Dalam program Bual membincangkan pelbagai dan juga kongsi untuk tontonan anda penonton di TV Kedah hari ini Kasim dan juga rakan setugas. Saya Nurul Huda Abdul Aziz. Jadi kita akan bawakan satu topik yang cukup istimewa bagi warga pendidik di seluruh Malaysia. Apa adalah soalan inovasi pengajaran dan pembelajaran? Topik menjur iaitu Karnival Kumpulan Inovatif dan Kulisma Keruan KKP Saturing. Saya difaham wadah Kementerian bagi juga daya pendidik negara. Kita juga sabar untuk berkenaan dengan pada hari ini. Tapi seperti biasa, Yuyu, sebelum kita nak mulakan, walaupun kita berada di studio, pastinya harus menjalani SOP yang telah pun ditetapkan. Siapa yang nak mula dulu ni? Rina mulakan. Lebih dekat dengan Rina. Kita akan mensanitasi tangan terlebih dahulu. Begitu juga anda di rumah sentiasa untuk mencuci tangan. Pastikan memakai pelitup muka kalau ingin keluar. Dan jika anda berdepan dengan mana-mana individu, pastikan adanya penjarakan fizikal. Sekurang-kurangnya 1 meter seperti apa yang kami lakukan ketika ini walaupun hanya di dalam studio. Ya, dan sepanjang siaran Rina, kita akan memakai pelitup muka juga dan tidak akan pernah menanggalkannya bagi memastikan kita sama-sama bertanggungjawab membantu negara ini membebaskan Malaysia. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu kita secara dalam talian. Ini dia Dr. Haji Azhar Haji Ahmad, Pengarah Bahagian Profesionalisme Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita hari ini nak berkongsikan satu topik yang saya kira memang sangat penting. Dan bila menyentuh tentang inovasi dan kreativiti guru-guru ini, kita melihat bahawa dalam situasi pandemik COVID-19, proses pengajaran dan pembelajaran di rumah diadakan secara dalam talian. Dan bagaimana sebenarnya doktor boleh perjelaskan kepada kami di sini dan juga kepada penonton-penonton berkenaan dengan penerapan kreativiti dan inovasi dalam proses PDPR yang boleh membantu guru-guru melaksanakan PDP yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Silakan doktor. Okay, terima kasih kepada Rina dan juga Nurul dan juga kepada Didik Tuki kerana menjemput kami khususnya bahagian profesionalisme guru untuk bersama dalam sesi sembang didik pada kali ini. Jadi seperti yang kita semua maklum pada ketika ini guru-guru dan juga murid-murid anak-anak pelajar kita sedang mengikuti PDP dalam talian atau lebih dikenali sebagai PDPR. Dan di sini dalam untuk PDPR ni sebenarnya kita melihat guru-guru kita memerlukan pelbagai kemahiran dan juga pengetahuan dan kreativiti dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran supaya bahan-bahan pembelajaran itu dapat diikuti dengan lebih menarik dan lebih berkesan. Jadi biasanya murid-murid kita dia akan lebih mudahlah kalau sesuatu bahan penggunaan bahan pembelajaran itu dihasilkan dengan menggunakan pelbagai aplikasi digital secara kreatif dan menyeronokkan mereka. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat guru-guru kita sebenarnya sedang melakukan pelbagai bahan ataupun usaha untuk menghasilkan bahan-bahan pembelajaran menggunakan pelbagai teknik dan aplikasi sebenarnya untuk memastikan murid-murid kita dapat memberi fokus dan juga akhirnya seterusnya memahami segala kandungan ilmu dan pembelajaran yang cuba disampaikan secara berkesan. Jadi inilah sebenarnya perjuangan guru-guru kita. Dan dalam hal ini untuk menghasilkan bahan-bahan yang menarik, yang berkesan ini sebenarnya memerlukan kreativiti dan juga pelbagai inovasi dalam proses penghasilan bahan-bahan yang digunakan oleh guru-guru supaya mereka dapat menyelesaikan pelbagai isu dan masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam pembelajaran secara maya inilah. Jadi di sinilah kita di Kementerian Pendidikan sentiasa memikirkan pelbagai inisiatif untuk supaya guru-guru kita dapat kekal inovatif dan kreatif dalam melaksanakan PDP ini. Dan di sini kita melihatlah keperluan kepada untuk kita melihat
inovasi dan juga aspek inovasi dan kreativiti ini secara lebih mendalam. Itu Dirina, kalau kita lihat pembudayaan kreativiti dan inovasi itu sangat penting di kalangan warga pendidik agar makin hari makin lama PDPR itu lebih dipermudahkan untuk pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi doktor, saya nak bertanya, apakah antara usaha yang dilaksanakan oleh bahagian profesionalisme guru untuk menyemarakkan pembudayaan inovasi dan kreativiti di kalangan warga pendidik? Ya, sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton, di Kementerian Pendidikan Malaysia ni, bahagian profesionalisme guru ini merupakan bahagian yang secara khusus bertanggungjawab terhadap pembangunan profesionalisme warga-warga pendidik di seluruh negara. Jadi untuk melaksanakan peranan ini, BPG telah membangun satu standard yang kita panggil sebagai standard guru Malaysia 2.0, di mana dalam standard ini kita menyepadukan di antara elemen etika guru dan juga standard guru yang menjadi panduan kepada guru-guru dalam merancang dan juga melaksanakan pelbagai aktiviti pembangunan profesionalisme keguruan. Jadi pada masa yang sama juga BPG telah menyediakan satu garis panduan untuk pelaksanaan pemberian mata kredit pembangunan profesionalisme berterusan yang menjadi panduan dan juga galakan kepada guru-guru untuk melaksanakan inovasi sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan bagi meningkatkan kreativiti dan juga kualiti diri serta inovasi mereka dalam melaksanakan peranan dan juga tanggungjawab mereka kita. Jadi pada masa yang sama juga kementerian khususnya BPG sentiasa melibatkan rakan-rakan kita daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga daripada bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan kita untuk memastikan segala perancangan dan juga pelaksanaan latihan kepada guru-guru ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru dan menghasilkan projek-projek inovasi khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kita lihat sebenarnya di JPN, di Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri, di pejabat-pejabat di pendidikan daerah di seluruh negara, sebenarnya kita mempunyai ramai guru-guru yang pakar dalam menghasilkan inovasi dan sentiasa membimbing rakan-rakan mereka di daerah dan juga di sekolah-sekolah untuk melaksanakan mengintegrasikan elemen inovasi dan juga kreativiti ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi bagi kita mengiktiraf sebenarnya dan meraihkan segala perjuangan dan usaha guru-guru kita menghasilkan pelbagai inovasi dan juga kreativiti ini, maka BPG telah merancang Karnival Kumpulan Inovatif dan Kreatif Profesionalisme Keguruan atau kita panggil KIKPK yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti insya-Allah. Okey, baik doktor. Bila doktor menyentuh tentang bagaimana ingin melihat guru-guru kita ini berinovasi dan berkreativiti ini juga kita nak bawakan pemerhatian kepada penonton berkenaan dengan karnival yang telah pun doktor sebut sebentar tadi, iaitu Karnival Kumpulan Inovatif dan Kreatif Profesionalisme Keguruan KIKPK ini. Doktor, mungkin doktor boleh perjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan karnival ini. Silakan. Ya, terima kasih. Karnival sebenarnya karnival ataupun konvensyen kumpulan inovatif dan kreatif atau selalunya orang kenali sebagai KIK sebenarnya telah dimulakan dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2015 lagi. Tetapi pada ketika itu KIK ini lebih memberi tumpuan kepada aspek pengurusan dan juga teknikal. Dan sebelum itu KIK ini juga dikenali sebagai kumpulan meningkatkan mutu kerja atau KMK lah. Jadi itu sedikit latar belakang lah kepada KIK ini. Jadi mulai tahun 2021 ini Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memberi fokus kepada penghasilan inovasi dan kreativiti secara khusus melibatkan aspek pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dengan menganjurkan Karnival Kumpulan Inovatif dan Kreatif Profesionalisme Keguruan ini. Jadi
karnival yang akan diadakan pada julung kalinya ini, pada tahun ini, akan melihat kepada penambahbaikan proses kerja sedia ada yang dilakukan oleh guru-guru kita dan juga meneroka idea-idea dan inovasi yang baru, khususnya dalam guru-guru kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran atau dalam pendidikan kita lebih sebut sebagai pedagogi lah. Jadi matlamat karnival ini sebenarnya bertujuan untuk memberi nilai tambah kepada disiplin pendidikan yang dilakukan pada hari ini yang sebenarnya semakin mencabar agar ianya dapat memberi manfaat kepada semua pihak lah. Dan pada ini berkonsepkan knowledge based dan juga creativity driven. Karnival KIKPK ini akan dapat menghasilkan pendekatan dan juga inovasi baru dalam penghasilan produk-produk dan juga perkhidmatan pendidikan. Jadi dalam hal ini Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan warga pendidik di seluruh negara untuk terus membangunkan profesionalisme mereka serta meningkatkan kompetensi dengan mengikut melalui pelbagai aktiviti yang dirancang. Okey, baik doktor, kita nak tahu lebih lanjut tentang KIKPK 2021 di Rina dan kita nak tahu juga tentang apa yang doktor katakan tadi, knowledge based dan juga creativity driven, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini Sembang Didik di Didik TV KPM. Masih lagi bersama kami dalam Sembang Didik untuk kita bicarakan berkenaan dengan kreativiti dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran berkualiti, juga menyentuh tentang KIKPK ini. Baik, kita nak tahu lebih lanjut, Yoyo. Okey, soal KIKPK tadi doktor ada menyebut tentang knowledge based dan juga creativity driven. Apakah matlamat KPM sebenarnya dalam penganjuran KIKPK tahun 2021 ini, doktor? Ya, terima kasih Nurul dan Rina. KIKPK ini secara umumnya dirancang untuk memastikan para pendidik kita dapat membudayakan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat berkarya dan berkreatif untuk menarik minat murid, khususnya dalam melalui PDPR yang mereka laksanakan. Kalau kita lihat di luar sana, sebenarnya guru-guru kita ni ramai yang menghasilkan pelbagai idea kreatif dalam PDP mereka atau dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Namun kreativiti dan inovasi yang mereka laksanakan ini jaranglah dikongsikan atau dipaparkan atau dipamerkan bersama dengan umum di pelbagai media ataupun platform. Jadi menerusi karnival ini, Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat untuk kita dapat mengumpulkan segala pelbagai inovasi yang dihasilkan oleh guru-guru kita supaya dapat dikongsikan dan ditonjolkan kepada rakan-rakan guru yang lain ataupun juga dalam masyarakat umum lah. Secara khusus kalau kita lihat matlamat karnival ini adalah untuk melahirkan lebih ramai warga pendidik yang kreatif dan inovatif serta dapat berkongsi kemahiran dan juga pengetahuan dalam menghasilkan pelbagai inovasi. Pada masa yang sama, kita juga berhasrat untuk menggalakkan sistem dan cara kerja baharu serta menjana kemalangan organisasi melalui pendekatan yang lebih kreatif, yang lebih inovatif dan juga penciptaan pelbagai nilai. Dan pada masa yang sama, ia membolehkan warga KPM secara keseluruhannya menghasilkan inovasi bagi meningkatkan profesionalisme mereka secara berterusan. Dan secara juga daripada pelbagai tujuan ini, kita berhasratlah untuk memupuk kerjasama kolaborasi dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan dan juga guru-guru, para pendidik kita mengeratkan perhubungan secara profesional untuk menghasilkan suatu makna dan juga yang memberi manfaat kepada anak-anak pelajar kita khususnya. Baik.
Doktor, bila kita menyentuh tentang karnival ini, pastinya ia juga berserta dengan logonya. Kami di tim Sembang Didik ini sempat-sempatlah mengintai logo yang telah pun orang kata memberi semangatlah juga kepada mereka yang akan menyertai karnival ini. Kalau tak salah ada warna hijau, warna kuning, warna putih dan berunsurkan geometri ya, Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikanlah tentang pemilihan warna dan juga konteks logo kali ini, Doktor. Ya, kalau Nurul dan Rina lihat logo yang dihasilkan untuk KIKPK ini, pada pandangan Rina dan juga Nurul lah agak menarik ke atau macam mana? Saya suka sebab menarik, ringkas dan nampak nampak kreativiti dan juga inovasi yang cuba digambarkan tu, Doktor. Itulah kan. Jadi kalau dalam penyediaan logo ni sebenarnya warna hijau itu melambangkan kesegaran, kesegaran dan ketenangan dan juga memberi suatu nilai pertumbuhan secara semula jadi. Dan manakala kalau warna kuning ni biasanya ia mewakili sifat atau yang optimistik dan juga semangat serta keceriaan lah Jadi kalau reka bentuk geometrik itu yang dalam pelbagai dimensi ini sebenarnya kita nak memberi suatu signal lah atau satu petunjuk bahawa konsep keterbukaan kepada kepelbagaian perspektif, sudut pandangan dan juga dimensi yang seringkali dikaitkan dengan inovasi dan juga kreativiti lah. Jadi dalam konteks karnival yang akan kita laksanakan pada kali ini, logo ini mewakili keterbukaan kreativiti dan juga inovasi kepada sesuatu permasalahan atau isu yang sedang kita hadapi dan kita cuba atasi. Jadi kita haraplah melalui logo ini dan juga karnival ini secara keseluruhannya, guru-guru kita khususnya akan dapat menghadapi segala cabaran ini dengan penuh semangat, dengan penuh bertenaga, secara optimis untuk membangun, menyediakan penyelesaian dan terhadap segala cabaran yang sedang kita hadapilah khususnya dalam konteks pandemik yang kita hadapi pada hari ini. Itu dia, Rina. Kalau doktor dah terangkan ke kita, ada logo, tak lengkaplah kalau ada logo tidak ada temanya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bersama saya dan Rina juga penonton di rumah ketika ini, apakah tema KIKPK tahun ini dan apakah sasaran KPM bagi penganjuran karnival itu pada tahun ini? Silakan, doktor. Okey. Jadi biasanya lah program-program utama seperti ini kita akan memikirkan suatu tema khusus yang akan menjadi central idea kepada penganjuran program ini. Jadi dalam konteks karnival yang kita laksanakan ini, KIKPK ini, kita melihat bahawa isu kualiti di dalam pengajaran dan pembelajaran itu adalah akan menjadi isu utama dan akhirnya menjadi tema kepada pelaksanaan karnival kita pada kali ini. Sebab kita melihat isu pendidikan yang berkualiti ini memang ia akan menjadi suatu titik tolak kepada pembentukan generasi muda kita pada masa akan datang seperti yang kita nyatakan di dalam Kementerian Pendidikan kita juga, iaitu memberikan pendidikan yang berkualiti akhirnya akan menghasilkan insan yang terdidik dan akan memberi impak kepada kesejahteraan negara kita. Jadi kita masukkan isu kualiti pendidikan ini sebagai tema utama kepada karnival yang kita laksanakan pada kali ini. Dan di situlah kita melihat bertepatan dengan tema ini, kita memilih kreativiti dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran PDP berkualiti sebagai tema kita. Selain daripada itu, kita selain daripada tema utama ini,
kita ada beberapa lagi subtema lah yang kita tengahkan dalam Carnival pada kali ini. Iaitu ada 7 subtema kita. Itu yang pertama berkaitan dengan sains, teknologi, engineering dan matematik atau lebih dikenali sebagai STEM. Yang kedua, subtema berkaitan dengan inovasi dalam pendidikan bahasa. Yang ketiga, subtema dalam Technical and Vocational Education and Training atau TVET. Yang keempat, subtema tentang kreativiti dan inovasi dalam pendidikan khas, special education. Yang kelima, yang berkait juga dengan pendidikan awal kanak-kanak, dari prasekolah jadi kita masukkan sebagai subtema. Yang keenam, subtema berkaitan dengan aplikasi multimedia dan digital dalam PDP, dan yang akhir sekali subtemanya adalah teknologi digital dalam PDP. Jadi kalau kita lihat fokus Carnival pada kali ini kan bertumpu kepada pelbagai cabang bidang dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Sebenarnya ia bersesuaianlah dengan situasi yang sedang kita hadapi pada masa ini, dan KPM sebenarnya sentiasa menggalakkan guru-guru kita untuk melaksanakan pelbagai inovasi dan berkongsi hasil inovasi mereka kepada rakan-rakan mereka yang lain seluas yang mungkin. Baik, Doktor, dengan adanya tema dan juga subtema ini, kita percaya bahawa ia mampu untuk dalam pembentukan generasi akan datang. Doktor, sekali lagi kita nak berehat sekejap. Selepas ini ada banyak lagi persoalan yang kita nak ajukan kepada Doktor. Kita dah tahu lebih lanjut berkenaan dengan Carnival ini. Pasti ramai yang nak tahu juga pengisiannya, Doktor. Selepas ini InsyaAllah. Kita berehat sekejap. Kembali lagi dalam Sembang Didik TV KPM. Jadi Rina, sebentar tadi kita dah tahu apakah logonya. Kita dah tahu apakah temanya. Banyak lagi soalan kita nak tanya kepada Doktor, kan Rina? Ya, dan tentunya ramai dalam kalangan penonton, Doktor, tak sabar nak mengetahui antara pengisian untuk Carnival KIKPK ini. Mungkin Doktor boleh jelaskan lebih lanjut. Silakan. Sebenarnya apabila kita sebut Carnival ni, sebenarnya pengisian utama di dalam Carnival ini adalah dalam bentuk pertandingan dalam kalangan warga-warga guru, warga-warga pendidik untuk menghasilkan inovasi yang baharu dan kreatif. Jadi untuk pertandingan ini kita ada 2 kategori inovasi yang dipertandingkan dalam KIKPK pada 2021 ini, iaitu yang pertama, kategori yang pertama adalah inovasi penciptaan, iaitu penciptaan suatu produk yang baru, perkhidmatan atau proses yang baru dan yang belum pernah dilaksanakan sebelum ini, sama ada dalam negara dan juga mungkin di luar negara lah. Jadi kategori yang kedua pula ialah inovasi penambahbaikan, iaitu penambahbaikan sesuatu produk atau perkhidmatan atau proses kerja yang sedia ada melalui kaedah yang inovatif agar menjadi lebih berkualiti atau lebih berdaya saing. Jadi selain daripada itu, saya suka juga ingin jelaskan bahawa kriteria, selain daripada kriteria utama tadi, kita ada lagi beberapa kriteria yang kita ambil atau kita pertimbangkan dalam pertandingan ataupun penghasilan projek-projek yang dibentangkan atau dipertandingkan ini. Subtema atau subkriteria yang pertama adalah kita akan mempertimbangkan elemen kreativiti dan juga inovasi, iaitu idea-idea baru yang kreatif yang diterjemahkan melalui pelbagai penghasilan projek inovatif yang memberi manfaat kepada perkembangan profesionalisme keguruan. Yang kedua, kita mengambil kira juga aspek impak positif yang tinggi dan juga menyeluruh yang boleh meningkatkan kecekapan, keberkesanan, penyampaian pembelajaran dan juga menepati
standard perkhidmatan serta memenuhi ekspektasi lah yang telah ditetapkan oleh kementerian kita. Seterusnya kita juga mengambil kira dari segi pulangan nilai terbaik, orang kata dalam bahasa ekonomi sebut value for money lah. Tapi dalam konteks kita ni kita lebih melihat kepada aspek penjimatan kos melalui pengoptimaman mengoptimumkan penggunaan sumber dan juga pendanaan idea serta meningkatkan keberhasilan. Dan seterusnya yang keempat adalah elemen replikasi. Replikasi ini merujuk kepada projek-projek yang berpotensi untuk diadaptasi atau diubah suai secara langsung atau secara tidak langsung mengikut keperluan dalam sistem pendidikan kita lah di negara kita. Selain daripada itu, agenda replikasi ini perlu diambil kira pada peringkat penghasilan sesuatu projek sebagai langkah awal untuk pengembangan potensi sesuatu projek itu sama ada boleh pergi jauh lagi ke atau tidak. Dan yang akhir sekali adalah dari segi pengkomersialan. Satu penciptaan dan juga pencapaian nilai baharu yang boleh dihasilkan dalam sistem pendidikan ini yang berupaya untuk memiliki nilai daya saing sama di pasaran dan juga mampu menjana pendapatan lah. Jadi sebahagian projek-projek inovasi dan juga kreativiti ini mungkin boleh dipasarkan di peringkat dalam negara atau juga mungkin di peringkat antarabangsa. Antarabangsa. Jadi tadi doktor ada sebut tentang kriteria. Kriteria antaranya tadi penciptaan dan juga penambahbaikan. Saya kira apa juga penyertaan ini perlulah memberi nilai tambah kepada pengajaran dan pembelajaran sedia ada. Saya tertanya-tanya doktor, adakah bila kita kata pertandingan ni Rina, pertandingan ini diadakan secara individu atau berkumpulan? Okey. Ramai juga yang bertanya soalan yang samalah. Sebenarnya sebelum kita mula memperkenalkan, melontarkan idea tentang KIKPK ini. Jadi dalam pelaksanaan KIKPK yang akan kita laksanakan ini, penyertaannya dalam akan dilihat daripada dua bentuk lah. Iaitu kita yang pertama kita panggil KIK Primer atau primer. Jadi KIK primer ini sebenarnya merujuk kepada sekumpulan ahli-ahli yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang tetapi tidak lebih daripada 10 orang daripada bahagian atau jabatan atau sekolah yang samalah yang sama untuk melaksanakan projek KIK mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bentuk KIK hybrid. Di mana hybrid ini adalah satu kumpulan ahli yang terdiri daripada 2 hingga 10 orang lah, seperti tadi juga, yang datang daripada pelbagai fungsi ataupun institusi, daripada bahagian yang berbeza, sekolah yang berlainan, yang bekerjasama untuk melaksanakan projek KIK yang melibatkan isu-isu ataupun inovasi yang mereka lihat ada kepentingan bersama untuk diselesaikan. Jadi kita juga ada syarat-syarat yang telah kita tetapkan dalam penyertaan untuk pertandingan ini. Antaranya ialah penyertaan ini adalah terbuka kepada semua guru, pensyarah, pemimpin pendidikan, pegawai daripada bahagian-bahagian di kementerian dan juga daripada kita, daripada kolej, matrikulasi, daripada sekolah-sekolah kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua, projek-projek yang disertai ini hendaklah merupakan projek yang telah selesai dijalankan sebelum tarikh akhir penyerahan dokumentasi projek kepada pihak urus setia penganjur lah. Jadi bukan masih yang peringkat awal-awal lagi tak boleh lah. Kena dah selesai complete cycle dia lah. Yang ketiga, projek KIK yang dikemukakan ini juga merupakan projek yang belum pernah dipersembahkan dalam mana-mana peringkat pertandingan KIK di peringkat negeri ke, peringkat kebangsaan ke, atau peringkat antarabangsa ke. Dan yang akhir sekali adalah projek yang dihasilkan ini mestilah merupakan projek yang
baharu dan juga terkini lah. Jadi ini di antara syarat-syarat yang kita letakkan dalam karnival ini. Pastinya ramai dalam kalangan guru-guru, pensyarah dan juga warga Kementerian Pendidikan sendiri melihat ia sebagai satu cabaran baharu untuk mereka lebih berinovasi dan berkreativiti. Doktor, kita nak berehat sekali lagi dan pastinya selepas ini kita nak bawakan lebih lanjut perbincangan kita berkenaan dengan topik ini. Boleh ya, Doktor? InsyaAllah boleh. Okey, kita berehat sekejap, kembali lagi selepas ini dalam Sembang Didik. Anda masih menonton siaran Sembang Didik TV KPM. Jadi Rina, sebentar tadi kita dah dengar daripada doktor, kalau dalam kumpulan tu 2 ke 10 orang. Kemudian ada kategori pula prima dan juga hybrid, di mana hybrid tu boleh disertai oleh warga pendidik mungkin dari negeri yang berbeza dan sebagainya. Kita nak tahu lebih lanjut daripada doktor tentang KIKPK 2021 ni, Rina. Doktor mungkin boleh jelaskan juga berkenaan dengan karnival ini bila agaknya berlangsung. Silakan. Okey. Sebenarnya karnival ni akan insya-Allah akan berlangsung pada 21 hingga 23 September. Yang itu adalah kemuncak dia lah sebenarnya. Dan sebelum sampai kepada kemuncak itu, kita telah membuka penyertaan pertandingan sebelum lebih awal lagi daripada bulan Jun lagi, dan kita penyertaan itu kita tarikh tutupnya telah pada 15 Julai yang lalu dah tutup dah pun. Dan barang permohonan lepas tarikh tersebut kita minta maaf lah, tak boleh dipertimbangkan lagi. Jadi tunggu pun demikian sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya Rina dan juga Nurul. Walaupun dah tutup, tapi kita sangat bersyukurlah dan sangat kagumlah sebab penyertaan yang begitu banyak yang kita terima. Setakat ini sehingga tarikh tutup tu kita telah terima 169 penyertaan. Oh, banyak. Banyak tu. Jadi 169 kumpulan tu. Dan daripada 169 ini kita telah membuat saringan awal bagi memastikan permohonan itu memenuhi syarat-syarat dan juga tata cara pertandingan seperti yang saya sebutkan tadilah. Kita serahkan kepada saringan awal yang telah kita buat. Kita telah memilih 101 daripada penyertaan tersebut untuk dibawa ke saringan peringkat kedua, iaitu orang kata senarai pendek lah, disenarai pendekkan. Dan daripada jumlah tersebut, daripada selepas saringan kedua itu, kita akan memilih sebanyak 30 penyertaan yang terbaik bagi dipilih di peringkat akhir nanti, insyaAllah. Jadi doktor, kalau hari ini kami bawakan doktor secara maya melalui aplikasi Google Meet, saya tertanya-tanya bagaimanakah penilaian kepada peserta-peserta ini akan dilakukan? Adakah juga secara atas talian, doktor? Ya. Musim pandemik ni normal baru kita memanglah kebanyakannya kita lakukan secara maya. Begitu juga dengan festival yang kita adakan pada kali ini. Jadi peserta-peserta yang melalui saringan kedua, mereka akan dinilai berdasarkan kepada laporan yang lengkap secara bertulis dan juga lengkap dengan rakaman video pembentangan oleh panel yang akan dinilai oleh panel yang kita telah lantiklah, panel yang profesional. Jadi penilaian yang akan kita lakukan di semua peringkat itu sebenarnya adalah secara maya juga. Dan mereka untuk mereka yang telah disaring pada peringkat pertama dan juga peringkat kedua, mereka akan melalui satu sesi pembentangan dan juga soal jawab lah secara dalam talian yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 September. Jadi minggu depan ni mereka akan bentang dan kepada panel secara dalam talian lah. Dan daripada situlah kita, seperti yang saya katakan tadi, kita akan memilih 30 penyertaan lagi untuk pelbagai kategori yang akan dimasukkan dalam peringkat yang terakhir dan mereka akan dimaklumkan. Jadi pada untuk peringkat akhir ini, pembentangan dan juga demonstrasi mereka juga akan dibuat dalam talian.
Dan itulah kita seperti biasanya lah lazimnya kanibal KIK ini panel penilai bukan saja mendengar pembentangan tetapi juga mereka akan mengemukakan pelbagai soalan berkaitan dengan inovasi yang dihasilkan oleh pelbagai kumpulan ini. Jadi peserta-peserta perlulah menerangkan ataupun membuat penjelasan secara jelas tentang projek yang mereka hasilkan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang telah kita tetapkan dalam karnival ini. Ternyata sebenarnya Yuyu, tugas seorang pendidik hari ini bukanlah mudah. Banyak cabarannya. Apatah lagi berdepan dengan situasi pandemik ini, guru-guru hari ini memerlukan pelbagai kemahiran untuk memenuhi dan juga mendidik generasi berkeperluan baharu ini. Kita nak tahu juga, Doktor, bila menyentuh tentang penilaian yang akan diadakan secara maya ini, bagaimana sebenarnya ahli panel ini nak menilai hasil inovatif guru-guru dalam usaha menyediakan guru-guru ini yang berkualiti untuk pendidikan negara. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pembentangan yang akan dibuat oleh kumpulan-kumpulan ini adalah secara dalam talian, secara maya, melalui video dan sebagainya. Dan panel akan cuba mendapat maklumat lanjut melalui soalan-soalan dan sebagainya lah untuk menilai berdasarkan kepada kriteria itu. Jadi untuk pelaksanaan karnival ini sebenarnya kita tetap berpegang kepada standard penganjuran dan penilaian kumpulan inovatif dan kreatif ini. Seperti yang selalu dianjurkan oleh pihak kerajaan, oleh pihak mampu sebagai contoh, kita mengikut standard yang disediakan oleh digunakan oleh pihak Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. Jadi ini adalah badan-badan yang kata standard lah, yang kalau kita gunakan mereka punya kriteria tu memang orang kata tak dipertikaikan lagi lah. Dari segi penilaian induk yang kita gunakan dalam karnival ini juga. Jadi ini untuk kita memastikanlah supaya bukan saja dari segi pembentangan tetapi juga dari aspek penilaian ini akan mencapai satu standard kualiti yang akhirnya memberi kesan yang positif kepada karnival dan juga kepada berbagai usaha inovasi dan kreativiti yang dihasilkan, dan kita harapkan semua ini akan memberi kesan atau limpahan kepada kemenjadian murid-murid yang kita harapkan. Jadi Lina, kita dah dengar daripada doktor sebentar tadi. Selepas ini maksudnya bila peserta-peserta ini berhadapan dengan juri, mereka akan ditanya pelbagai soalan dan mereka perlu mempertahankan projek ataupun produk inovasi mereka. Selepas ini Rina, kita nak tahu apabila produk inovasi ini telah dihasilkan, ke mana ia akan dibawa. Kembali lagi selepas ini Sembang Didik TV KPM. Sembang Didik kembali lagi bersama dengan anda. Kita nak terus berdiskusi bersama dengan pengarah bahagian profesionalisme guru Kementerian Pendidikan Malaysia, Dr. Haji Azhar Haji Ahmad. Yuyu. Jadi Rina, sebelum kita berhenti berehat tadi, saya ada tanya, apabila produk inovasi itu telah pun dihasilkan, ke mana ia akan dibawa? Kalau kita dengar tadi Dr. Azhar kata ada 5 kriteria yang diambil kira dalam penghasilan projek, iaitu pengkomersialan. Maka adakah doktor, apabila produk inovasi ini telah dihasilkan, ia akan dikomersialkan? Ya. Kalau sebelum inilah kalau untuk karnival KIK ataupun KMK yang saya sebutkan tadi, kita lebih memberi fokus kepada elemen pengurusan dan juga aspek-aspek teknikal. Tetapi pada kali ini dalam karnival yang kita akan anjurkan ini,
kita akan memberi tumpuan kepada bidang pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam konteks PDPR yang sedang berlaku pada masa inilah. Jadi daripada pelbagai inovasi, kreativiti, kadang-kadang apabila kita sebut inovasi, kreativiti ini kita tak boleh menjangkakan batasan pemikiran ataupun usaha guru-guru kita di luar sana sebenarnya untuk menghasilkan PDP yang menarik minat dan akhirnya mengekalkan fokus pelajar-pelajar kita kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang mereka laksanakan. Jadi kemungkinan besar sebahagian daripada projek-projek yang dihasilkan oleh guru-guru kita di dalam melalui Carnival ini mempunyai kualiti yang sangat tinggi dan boleh dipatternkan dan boleh dibawa ke peringkat yang lebih jauh lah di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Dan sekaligus saya rasa ini akan memberi ruang dan peluang kepada guru-guru kita di seluruh negara untuk meningkatkan lagi profesionalisme keguruan mereka, daya kreativiti mereka dan akhirnya membantu dalam kemenjadian murid-murid dan paling tidak pun hasil-hasil kreativiti dan inovasi yang mereka lakukan dan dipersembahkan dalam Carnival ini sekurang-kurangnya akan dapat dikongsikan kepada guru rakan-rakan, guru di seluruh negara lah, insyaAllah. Bila doktor menyentuh tentang ia sebagai salah satu platform ataupun ruang dan peluang kepada guru-guru untuk mereka mempamerkan inovasi dan kreativiti bagi proses untuk kemenjadian murid ini, pastinya dalam kalangan mereka yang menyertai pertandingan ini juga menantikan apakah ganjarannya, doktor. Kalau boleh kita kongsikan hadiah kemenangan untuk mereka yang bertanding dalam Carnival ini. Silakan. Ya, Rina, betul. Apabila sebut pertandingan, apabila sebut pelbagai usaha ni, biasaannya lah mereka ataupun manusia ni akan juga tertanya-tanya tentang ganjaran, kan? Jadi sebelum saya cerita tentang ganjaran ni, saya sebenarnya ingin maklumkan juga bahawa dalam penganjuran KIKPK pada tahun 2021 ini kita sangat bertuah kerana kita sentiasa mendapat sokongan yang kuat daripada rakan strategik kita, khususnya daripada Yayasan Guru Tun Hussein On atau YGTSO yang very supportive, sangat membantu kita khususnya dalam aspek pembangunan profesionalisme keguruan inilah. Jadi untuk penganjuran Carnival yang kita adakan pada kali ini juga YGTSO atau Yayasan Guru Tun Hussein On sangat membantu kita khususnya dalam penyediaan pelbagai hadiah yang akan disediakan kepada para pemenang. Jadi untuk makluman, dalam Carnival pada kali ini kita menyediakan hadiah yang sangat lumayan lah sebenarnya. Kita ada anugerah Johan, naik Johan dan juga tempat ketiga bagi kedua-dua kategori tadi. Dan untuk makluman ahli penonton sekalian, untuk hadiah Johan ini kita sediakan wang tunai sebanyak RM3,000. Jadi agak lumayan. Dan juga selain daripada sijil dan juga plak lah. Untuk naib Johan, kita sediakan hadiah wang tunai sebanyak RM2,000 berserta dengan sijil dan juga plak. Untuk tempat ketiga, kita sediakan hadiah wang tunai sebanyak RM1,000, sijil dan juga plak. Tak cukup sekadar itu. Kita ada lagi hadiah-hadiah lain. Kita ada hadiah sagu hati untuk 12 kumpulan. 12 kumpulan. Jadi yang tak dapat tempat pertama, kedua, ketiga tadilah. Jadi tetap untuk hadiah hati ini kita sediakan wang tunai sebanyak RM500 dan juga sijil dan juga plak. Dan kita ada lagi anugerah khas kepada 5 kumpulan. Jadi anugerah khas ini ada juga wang tunai sebanyak RM300, sijil dan juga plak. Dan untuk bagi setiap kategori itu kita akan menyediakan satu hadiah piala pusingan. Ada piala pusingan. Ada daripada kategori penciptaan,
dan juga ataupun daripada kategori penambahbaikan lah. Tengoklah mana satu yang lebih banyak dia punya lebih layak untuk dapat Piala Pusingan ini. Jadi kita berharaplah daripada aktiviti Karnival KIKPK ini ia akan menjadi satu aktiviti tahunan yang menjadi orang kata ditunggu-tunggulah oleh guru kita, para pendidik kita yang memang sememangnya sebenarnya sangat sentiasa berusaha untuk menghasilkan pelbagai inovasi dan kreativiti khususnya untuk anak-anak murid yang mereka sayanglah sebenarnya. Ya, betul. Jadi doktor, sedikit hasrat dan juga harapan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam penganjuran KIKPK tahun 2021 ini. Ya, seperti yang saya nyatakan tadilah, harapan kita tinggi untuk kita membangunkan profesionalisme di kalangan guru-guru kita secara berterusan. Sebab usaha mendidik ini sebenarnya seperti yang kita nyatakan dalam falsafah pendidikan kita adalah proses yang berterusan untuk kita membawa perubahan yang positif kepada kehidupan anak-anak kita. Jadi dalam konteks pandemik yang kita sedang lalui pada masa ini, sudah tentu banyak cabaran yang dihadapi oleh guru-guru kita, dan di situlah kita melihat pelbagai usaha yang dilakukan oleh guru-guru untuk mengatasi pelbagai isu cabaran dengan menghasilkan PDP yang berbentuk berasaskan kepada inovasi dan kreativiti ini. Jadi untuk itu sebenarnya kami sangat berbangga dan ingin mengucapkan syabas kepada guru-guru yang telah berusaha untuk menyertai karnival kita pada kali ini dengan menghantar penyertaan dalam karnival seperti yang saya katakan tadi. Agak banyak juga 169 penyertaan, dan walau bagaimanapun kita akhirnya akan memilihlah 30 yang terbaik lah, dan yang insyaAllah kita harap karnival yang akan dilaksanakan pada 21 hingga 23 September ini akan dapat berlangsung dengan jayanya, walaupun hanya dilakukan secara maya ataupun secara dalam talian. Tetapi kita harap semangat itu untuk memberikan sumbangan yang terbaik dalam profesion mereka itu akan dapat diserelahkan melalui karnival yang kita anjurkan pada kali ini. Baik, kami juga di Sembang Didik Doktor ingin mendoakan semoga penganjuran karnival ini mencapai objektif dan sasarannya. Juga selamat maju jaya kepada semua peserta guru-guru yang bertanding untuk tahun ini, kerana kita percaya sememangnya pendidikan berkualiti adalah titik tolak kepada pembentukan generasi akan datang. Dan bagi pihak kru penerbitan juga, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Azhar kerana sudi berkunjung ke studio kami secara maya. Semoga di bawah kepimpinan Menteri Kanan Pendidikan YB Senator Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin, Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus terbang tinggi, terus cemerlang bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran berkualiti untuk semua. Terima kasih sekali lagi Doktor. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Terima kasih juga kepada Didik TV yang menjemput kami pada hari ini. Baik, terima kasih. Itu dia sempat kita bawakan dalam Sembang Didik, dan pastinya informasi yang kami sampaikan ini perkongsian berkenaan dengan isu pendidikan negara tentang karnival yang bakal meneroka inovasi dan kreativiti guru ini menjadi pemangkin semangat bukan sahaja untuk kita Yuyu, tetapi pastinya untuk murid-murid sendiri, bagi mereka yang melihat bahawa ini adalah dalam suasana pembelajaran yang baharu, berkeperluan baharu, dan juga memberi semangat untuk mereka sendiri berdaya saing sesama rakan. Betul. Ini dia Sembang Didik, Didik TV, KPM, wadah perjuangan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk semua komuniti pendidikan, warga pendidik dan juga anda yang sedang menonton ketika ini. Kita akan berjumpa lagi di lain siaran. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dan selamat malam.